Buku log jurnal refleksi. Apabila pelajar menjalani latihan industri, pelajar perlu mengisi buku log jurnal refleksi. Buku log ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelajar menulis pelaporan ketika menjalani latihan industri. Dan ada kaedah dalam menulis buku log jurnal refleksi tersebut. Secara senangnya, mudahnya, penulisan buku log jurnal refleksi seperti mana kita menulis laporan dalam membuat amali. Bila kita buat kerja amali, ada objektif, ada peralatan yang digunakan, kaedah ataupun cara kerja, pemerhatian, keputusan dan akhirnya kesimpulan. Jadi sepatutnya buku log anda dalam situasi ataupun format yang demikian. Okey. Buku log jurnal refleksi mesti direkod setiap hari latihan. Jika anda bercuti, tulis pada muka surat yang anda bercuti tu, anda bercuti dan nyatakan sebab bercuti. Jika ia satu cuti yang rasmi, contoh macam cuti Hari Raya Aidilfitri, tulis cuti Raya Aidilfitri. Okey. Buku log jurnal refleksi perlu ditandatangani oleh penyelia setiap minggu. Okey. Bagaimana cara penyelia tanda tangan? Setiap minggu dia semak ataupun sebulan sekali ke dia semak, terpulang. Tapi sebaik-baiknya hari terakhir pada minggu tersebut awak lengkapkan buku log tersebut dan minta penyelia semak. Okey. Bila anda tunggak kerja anda, mulalah penyelia akan bertanya mana buku log dia nak semak. Okey, pasal dia ada banyak lagi kerja lain yang perlu dilaksanakan. Jadi jika anda selesaikan buku log anda tu, lengkapkan buku log pada hujung minggu tersebut untuk penyelia semak, itu lebih memudahkan. Okey. Contohnya anda LI di hotel, pelajar DHF di kitchen. Okey, anda bekerja daripada hari Isnin sehingga hari Sabtu. Pada hari Sabtu petang, spendlah sedikit masa lepas lunch macam tu untuk menyelesaikan buku log anda daripada hari pertama sehingga daripada hari Isnin sehingga hari Sabtu tersebut. Lengkap, terus serahkan kepada penyelia untuk penyelia semak. Cantiknya macam itulah. Okey. Tapi kalau saya setiap hari, maksudnya setiap hari awak menulis buku log tu, jangan himpun sampai pada hari yang terakhir. Okey, awak bekerja contohnya 6 hari, Isnin sampai hari Sabtu. Hari Isnin katalah setiap hari awak masuk kerja pukul 8 ataupun pukul 9 sampai pukul 6 petang atau 9 sampai 5 petang, pulanglah. 1 jam yang terakhir minta excuse ataupun pada ketika itu selalunya gunakanlah ruang tu untuk menulis report, ataupun awak bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, balik lewat sikit untuk menyelesaikan penulisan buku log. Jadi balik rumah tu dah relax, awak tinggal mandi, makan malam, lepas tu tidur dah tak perlu nak fikir. Jadi cara dia macam mana yang terbaik? Awak kerja hari tu, katalah hari Selasa, awak bekerja 8 sampai pukul 5. Pukul 5 patut dah tamat kerja, awak jangan terus balik, awak spend masa 15 minit dah cukup untuk menulis aktiviti anda
pada hari tersebut. Siap? Tutup. Esok hari Rabu buat benda yang sama. Ambil masa 15 minit, ujung tu je cukup lah. Jadi awak balik tak tepat pukul 5, awak balik dah 5 suku, 5.20 macam tu. Tapi awak dah settle awak punya penulisan buku log untuk hari tersebut. Kalau anda tangguh, maka bertangguh-tangguhlah dia makin lama daripada tangguh sehari ke sehari berikutnya, daripada minggu ke minggu berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya. Apa jadi? Tiba-tiba dapat call daripada pensyarah maklumkan mereka nak datang memantau anda dan buku log itu yang dia nak tengok. Masa tu awak menulis, kalang kabut awak tulis, 2 tangan awak menulis buku log kan. Okey. Jadi sebaik-baiknya jangan kalut macam tu. Pasal apabila anda menangguhkan kerja, anda akan hasilkan penulisan buku log yang ringkas je, cincai-cincai je. Bila cincai-cincai, bila lebih kurang, jadi markah yang pensyarah bagi pun lebih kurang. Jadi saya sarankan kepada anda, sebaiknya spend masa 15 minit cukup di akhir tamat bertugas pada ketika hari tersebut untuk menulis buku log. Tak salah pun, kejap je, 15 minit je, settle. Lebih mudah, lebih senang daripada awak tangguh-tangguh. Okey? Baik, sambung. Buku log perlu disahkan oleh pensyarah ataupun pensyarah pemantau ketika pemantauan. Mematuhi format penulisan, elakkan buku log jurnal refleksi itu kotor. Jadi kalau anda LI di site, simpanlah buku log tu dalam buku. Bila dah selesai, jangan masa tengah buat kerja terus tulis, memang kotor lah tu. Saya nasihatkan anda tadi, setelah selesai kerja pukul 5 dah siap macam tu, tangan semua dah cuci, duduk kat kerusi meja, tulis buku log. Ini masa tengah buat kerja tu lah nak menulis, memang kotor lah buku log anda. Ada pelajar dia rajin, dia catat dulu secara ringkas pada buku lain ataupun pada phone. Dia tulis apa yang dia hari ni punya secara ringkas, apa kerjanya. Selesai tugas, dia tengok balik apa yang dia buat tu dan dia catat pada buku log. Ada juga pelajar buat macam tu. Okey, dia tak nak buku log dia tu buruk lah. Okay? Jika buku log itu hilang, perlu beli semula dan tulis. Jika buku log itu telah penuh, sepatutnya tak berlaku lah, tapi banyak sangat dia tulis, penuh, tulis dalam buku lain, buku rampaian buku tulis biasa. Lepas tu kepilkan bersama. Okey. Baik, ini contoh buku log jurnal refleksi. Okey. Penulisan aktiviti harian berserta dengan huraian, peralatan, proses kerja, kena ada gambar rajah. Ada gambar rajah, ada catat alir, memberi markah yang lebih baik, okey, daripada penulisan yang tak ada apa-apa gambar langsung. Boleh tak lekat gambar tersebut, awak ambil gambar dengan handphone, lepas tu awak print, awak lekat, boleh, tak ada masalah. Boleh tak awak sketch, awak pandai melakar, awak lakar, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Apa keputusannya, apa kesimpulan? Bagaimana jika ada lampiran? Contoh anda bekerja di syarikat pendawaian, ada drawing, dalam syarikat sivil, architecture ada drawing. Nak lekat kat buku log macam mana? Nanti buku log awak jadi tebal macam tu. Lipat-lipat, bayangkan kertas A1 tu, awak lipat, sumbat dalam buku log. Macam tu ke caranya? Tidak, itu tidak profesional. Caranya macam mana? Katalah drawing tersebut pada hari tersebut memang awak rujuk, awak tulis kat situ rujuk lampiran lukisan apa, rumah banglo apa semua.
Lepas tu awak ambil satu file folder kosong, lampiran tu masuk dalam file folder kosong. Lepas tu tulis di situ lampiran 1 ke, lampiran 2 ke. Jadi dekat buku log awak elok je nipisnya, maintain je. Bila tulis kat situ drawing merujuk pada lampiran 3. So ada file, ambil file tu, buka lampiran 3. Lebih cantik, lebih smart daripada awak lekat semua tebal-tebal sampai buku tu tak boleh nak tutup pun. Okey. Okey, ini panduan bagaimana nak buat penulisan buku log. Okey. Ini catatan harian yang saya maklumkan tadi. Awak boleh ikut panduan yang kami letak kat sini, ataupun awak buat penulisan awak sendiri. Okey, dan jurnal refleksi perlu juga ditulis untuk setiap minggu. Okey. Jangan buat seperti diary, diary hatiku tu, tak nak. Diary macam mana? Pukul 8.30 awak punch card, pukul 9 punch in, pukul 9 awak sarapan, pukul 10 sampai pukul 1 awak melakukan tugas, pukul 1 awak lunch di kedai makan, apalah kedai makan tu, siap tulis itu makan ayam goreng dengan nasi apa semua. Itu diary. Kita bukan nak tu. Dia satu pelaporan. Macam awak buat laporan amali, ada objektif, ada cara kerja, ada peralatan digunakan, keputusan, kesimpulan, macam tu. Okey. Satu lagi cara, dengan menggunakan kaedah 5W1H, 5W1H. Maksudnya persoalan-persoalan who, what, why, when, where, how. Tu kat situ. Apa yang awak buat, bila awak buat, kenapa awak buat, pada siapa awak buat projek tu, siapa klien. Gunakan kaedah W5W1H tu. Okey. Baik. Selain daripada tu, penulisan buku log jurnal refleksi perlulah ada formatnya tu. Jangan tulis sangat sangat cincai je lah, buat lebih kurang saja, tu kita tak mahu. Contoh, walaupun tugas itu berulang, tapi anda tak boleh kata kat situ buat kerja semalam macam tu. Tak boleh. Contoh, anda pelajar perdagangan, anda pelajar DSK ataupun pelajar perbankan Islam. Okey. Dan antara tugas anda adalah photostat. Photostat. Hari Isnin diberi tugas untuk photostat. So awak pun photostat. Banyak awak photostat. Lepas tu awak buat kerja lain. Dalam buku log tu dia tulis, hari ni saya photostat. Lepas tu hari Selasa kena photostat lagi. Hari ni photostat lagi. Takkan itu yang awak nak tulis dalam buku log tersebut. Walaupun tugas itu adalah tugas berulang, tapi takkan nak tulis hari ni photostat, esok photostat, lusa photostat. Kena detail, kena ada perincian cerita tersebut. Walaupun tugas tu tugas photostat. Jadi kita guna kaedah 5W1H tu. Awak buat tugas apa? Photostat. Apa yang awak photostat? Oh, saya photostat katalog, cik. Katalog apa? Katalog skim pencen untuk warga emas, macam tu. Contoh, berapa banyak awak photostat? Banyak. Hari ni photostat sampai 5,000. Kepada siapa awak nak awak photostat katalog ni? Kepada warga emas, klien yang datang kat tempat awak, dan awak edarkan. Apa kesannya jika awak photostat template ni? Nampak? Tugas tu tadi apa? Photostat je. Tapi kenapa kena photostat? Dengan alat apa awak photostat? Macam mana prosedur photostat kat tempat tu?
kena nyatakan. Okey. Esoknya buat kerja photostat juga. Tanya lagi dalam diri anda, buat kerja yang sama ke? Oh tak, kali ni photostat lain. Berapa pula bilangannya? Kali ni sikit, 300 je. Apa yang buat photostat? Minit mesyuarat. Berapa banyak bilangan yang perlu di photostat? 500 darab untuk satu set berapa line? Katalah 8 line. Ui, 300 darab 8, banyak juga. Untuk siapa awak photostat tu? Untuk pengurusan tertinggi. Okey. Bila perlu diedarkan? Macam mana kaedah pengedaran minit mesyuarat tu? Okey. Kan walaupun tugas tu tugas yang remeh, tetapi kalau diperincikan, pandai penulisannya, nampak dia jadi satu benda yang teknikal betul. Okey. Contoh lagi, anda pelajar elektrik, anda kerja di syarikat pendawaian elektrik rumah, anda buat kerja-kerja pendawaian, pasang tarik kabel, istilahnya tarik kabel, istilah yang umumnya tarik kabel. Hari Rabu tulis 14 hari bulan, tugas-tugas kat buku log, tarik kabel. 2 ayat je. Tarik kabel. Okey. Hari Khamis, tarik kabel. Jumaat, tarik kabel. Itu je ke dalam buku log tu? Kalau tarik kabel takkan nak dapat A. Takkan kami nak bagi 80 ke 90 markahnya pada penulisan buku log. Jadi amalkan 5W1H ataupun guna kaedah penulisan amali. Jadi awak tarik kabel. Di mana awak tarik kabel? Untuk hari Rabu, rumah yang sedang dibina, nama taman apa, taman murni ke taman apa, rumah lot nombor berapa. Kabel apa yang awak tarik? Untuk hari tu awak menarik kabel kabel live, kabel wayar hidup untuk rumah teres 2 tingkat, daripada depan daripada tingkat bawah sehingga tingkat atas. Jumlah kabel yang ditarik dalam jangkaan ataupun lebih kurang dalam 200 meter kabel tu telah ditarik. Nampak? Bila awak detailkan macam tu, walaupun tugas tu nampak mudah, tapi sebenarnya awak buat kerja tu lama kan. Tarik kabel itu lama, bukan kejap. Jadi awak menulis itu. Ada drawing sikit. Kabel apa yang digunakan, jenis-jenis kabel yang digunakan. Ambil gambar sikit, gambar kabel tu. Ambil gambar awak tengah buat kerja sikit, tarik kabel tu. Esok tarik kabel lagi. Betul. Tapi rumah dah lain. Rumah dah lain. Okey. Kabel mungkin dah lain. Situasi dia mungkin berbeza. Jumlah kabel yang awak tarik tu pun mungkin dah berbeza. Okey. Masalah yang dihadapi mungkin berbeza. Jadi penulisan yang baik menunjukkan awak tu melakukan tugas yang banyak. Sekarang ni apa yang berlaku pelajar politeknik, bila awak tulis terlalu ringkas, pensyarah penilai nampak macam awak buat kerja relax je lah. Macam photostat tadi. Photostat, kami tahu ke berapa banyak yang awak photostat? Kalau awak tak nyatakan jumlah tu, kami tak tahu. Okey. Tapi kalau awak nyatakan jumlah tu 5,000 awak photostat, awak seorang siap lipat lagi. Itu saya terpaksa lipat lagi 5,000 layan, awak terpaksa lipat. Baru kami tahu, banyak kerja awak buat ni. Contoh lagi, anda pelajar JPH dekat halal food. Okey. Kerja ni cuci pinggan. Hari ni cuci pinggan, esok cuci pinggan, lusa cuci pinggan. Saya tanya, pinggan yang sama ke? Pinggan yang sama. Pinggan satu pinggan tu awak ambil, awak cuci hari ni daripada pukul 8 sampai pukul 5 daripada shift awak tu, pinggan yang sama awak cuci.
Ya ke? Tak kan? Oh, banyak cik. Ini ada function, ada dinner. Hari ni ada dinner function untuk 1,000 orang. Saya kena cuci 1,000 pinggan, 1,000 sudu, 1,000 ni. 1,000 gelas. Kenapa tak nyatakan dalam pelaporan? Kena nyatakan. Kerjanya berulang. Kerja apa? Cuci pinggan. Tapi untuk hari ni ada function apa? Hari ni pagi ada function ni, petang ada ni, tengah hari ada function ni. Jumlah pinggan yang awak cuci untuk function yang pertama banyak ni. Siapa yang cuci pinggan selain daripada awak? Nyatakan. Staf-staf lain yang terlibat. Tempoh untuk menyiapkan pinggan, nyatakan. Teknik basuh pinggan, boleh cerita teknik basuh pinggan. Awak teknik dia guna sabun lah apa semua. Banyak kan nak tulis. Itu saya kata, bila menulis buku log, jangan tangguh kerja, jangan tunggak kerja. Pasal banyak sebenarnya awak nak tulis, tapi bila awak tangguh kerja, tak sempat nak tulis tu. Tu saya kata, akhir shift tu atau akhir di hari tu, habis kerja, jangan balik dulu, spend 15 minit tulis untuk hari tu. Lebih banyak daripada awak tangguh kerja kemudian nak buat last minute. Dia yang tarik kabel, tulisnya asyik tarik kabel. Hari ni tarik kabel, esok tarik kabel, hari ni photo state, esok photo state. Itu je yang ditulis pasal dia tangguh kerja kan. Faham apa yang saya cakap? Kat situ poin besar bagaimana hendak menulis buku log. Markah banyak kat situ. Takkan awak tulis sikit, kami nak bagi markah banyak. Fikir-fikirkan.